Assalamualaikum dan sejahtera. Kembali kita ke channel Yusman Rana dan saya Yusman. Hari ini saya akan review satu kasut yang telah mencetuskan impak yang besar dalam dunia larian. Kasut yang digunakan oleh Nike pada tahun 2017 untuk berlari di bawah 2 jam pada jarak 42.195 km, iaitu full marathon distance. Yang menariknya, walaupun objektif sebenar projek itu iaitu berlari di bawah 2 jam untuk full marathon distance tak tercapai, tetapi ia memberi satu impak yang besar dalam dunia larian sehingga hari ini. Yang mana kita bercerita tentang kasut yang punya midsole yang bercarbon plate. So, kasut yang saya masukkan itulah kasut Nike Vaporfly 4%. Kasut Vaporfly 4% ni didesainkan untuk race day, tempo run, interval ataupun senang ceritanya kasut untuk kegunaan pace yang laju. Tetapi sebenarnya saya pernah guna kasut ni untuk pace yang agak slow ataupun sederhana untuk buat long run. Walaupun dalam pace yang slow, bagi saya stay dapat rasa return energy dia dan selesa. Siapa yang pernah guna Zoomfly 1, di mana kalau kita berlari pada pace yang agak perlahan, kita akan dapat rasa seperti berlari atau permukaan yang keras dan kita tak akan dapat rasa dia punya return energy daripada carbon plate shoe tu. Tetapi tak seperti Vaporfly 4%. Dia lebih kita still dapat rasa dia punya return energy dia walaupun berlari dalam pace yang slow. Kasut ini direka untuk kegunaan road dan bukannya untuk trail ataupun off-road. Kasut ni berat dia 195 gram untuk saiz 10 US ataupun 9 UK ataupun Japan 28 cm. Memang dikategorikan sebagai kasut yang ringan kalau mana-mana kasut yang bawah 200 gram. Kalau di pasaran sekarang memang dikategorikan kasut yang ringan, apatah lagi kasut ini memang khas untuk kegunaan race day ataupun fast untuk pace yang laju. Bercerita tentang stay height kasut ni, belakang kasut ni stay height dia 40 mm dan depan adalah 30 mm. So offset kasut ni adalah 10 mm. Pada bahagian upper kasut ni didatangkan dengan material mesh engineering material, selesa, kemas dan tak panas. Walaupun sebenarnya material ni adalah material yang sama digunakan pada Zoomfly 1, tetapi Zoomfly 1 personally saya rasa agak panas. Selepas saya lari lebih kurang dalam 10 km, saya dah rasa agak panas untuk Zoomfly 1, tapi tak untuk Nike Vaporfly 4% ni. Mungkin disebabkan oleh midsole dia daripada material yang lain. Tetapi pada bahagian hadapan kasut ni dia agak tirus. Sama seperti Zoomfly 1. Dia tirus, tapi di hujung jari kaki mungkin tak ada masalah. Kita selesa pada hujung kaki, tetapi pada bahagian tubuh ni, pada selari dengan bahagian berbola kaki kita, dia agak ketat sikit. So siapa-siapa yang kaki dia agak wide, lebar pada bahagian jari kaki dia, so saya sarankan anda supaya kalau nak beli kasut ni, anda besarkan setengah saiz. Bagi saya boleh, kaki saya bukan jenis yang wide, so saya boleh gunakan kasut ni, beli kasut ni based on the true size. Tapi untuk anda yang wide, anda yang kaki ada lebar, saya sarankan anda setengah saiz. Kenapa? Sebab mungkin kita tak rasa pada kilometer ke-10 ataupun 20, tapi bercerita tentang full marathon distance, kaki kita lama-lama akan rasa kita akan bengkak. Bila kita berlari lama sangat, so masa tu kita rasa tak selesa pada bahagian kaki kita, pada bahagian kita kalau kita lalu tight. Tetapi untuk saya just nice, tak ada masalah untuk bahagian tubuh ni. Tapi kalau anda rasa perlukan besar tu size, much more better untuk saya lah personally. Lain tak ada masalah untuk saya, untuk bahagian upper material. Untuk bahagian belakang kasut ni pula, ini adalah satu benda yang bagi saya surprise. Sebab bahagian
belakang kasut ni dia macam ke tak ada kad. Setengah kasut yang ada di pasaran sekarang ni, mereka belakang ni dia ada kad, macam dia keras sikit untuk belakang kaki kita, tapi dia macam tak ada kad. Tapi surprisingly saya pakai, saya tak rasa macam ke seperti nak slip off, iaitu nak kaki saya nak terkeluar daripada bahagian belakang ni. Mungkin disebabkan naik buat satu kad pada dalam ni yang pegang kaki kita dengan kemas. Sebab tu kasut ni dikatakan kasut yang ringan. Mungkin reka agak tak dekat supaya kasut ni dia untuk dapatkan semaksimis yang mungkin untuk ringankan kasut ni. So far bagi saya bukanlah satu masalah yang besar. Ada rasa sikit untuk slip off tu, tapi bukannya satu masalah yang besar bagi saya. Saya stay rasa kaki saya kat situ, kat dalam ni, bukannya nak terkeluar masa saya berlari, walaupun pada pace yang laju dan slow. Bercerita pula kita tentang lidah kasut ni. Sebenarnya bagi saya boleh bagi kredit kepada Nike sebab dia ada satu potongan pada bahagian atas ni yang menyebabkan saya rasa selesa pada pergelangan kaki saya, terutama bila saya berlari pada pace yang laju. Dia kemas kat dalam dan tak ada isu untuk bahagian lidah kasut ni. Tetapi isu yang paling besar pada bahagian keseluruhan kasut ni adalah pada bahagian tali kasut dia. Tali kasut ni kalau anda tak double lock, boleh katakan hampir pasti dia terucut. Dia terucut daripada ikatan dia. So that's why saya kena double lock, saya kena ikat kemas-kemas baru dia okey, terutama untuk lari pace yang laju. Sebab itulah saya suka beli satu lock dekat pasaran, yang mana saya boleh lock kasut ni, saya boleh ikat kasut ni dengan lebih kemas dan terjamin untuk ikatan ni tak terlucut. Itu je lah yang rasa bahagian upper dia. So far sebenarnya bahagian upper ni tak ada isu yang besar bagi saya, cuma tumbok dia yang tadi saya cakap kecil. Bahagian belakang ni dia agak slip off, tapi bukan isu yang besar. Dan it's okay. Bercerita kita tentang midsole. Kasut ni didatangkan dengan midsole Zoom X. Ringan, responsif dan lembut. Di dalam dia midsole ni ada satu carbon plate daripada depan sampai belakang, scraping carbon plate. That's why kasut ni punya return energy dia tinggi. Sebab tu setengah runner dia panggil kasut ni sebagai high performance. Tak dinafikan, memang kasut ni punya return yang tinggi. Memang sesuai dia untuk kegunaan rest day. Bagi saya, kalau bercerita tentang kasut ni dibandingkan dengan kasut lain seperti Zoom Fly 1, Zoom Fly 1 walaupun dia dikatakan bentuk hampir sama, tetapi material dia react, mungkin anda rasa keras sikit, tetapi tak macam ke Vaporfly 4% ni dia lembut. Sebab tu dia punya return energy dia, anda akan dapat rasa mungkin bukannya pada pace yang laju, mungkin pace sederhana pun anda dah dapat rasa lah dia punya return energy dia, sebab mungkin disebabkan oleh daripada midsole dia yang lembut. Pada bahagian depan dia agak menaik sikit. Sebabnya bagi saya suka sebab bila saya letak dan dia boleh drive kaki anda untuk to off. Itu yang saya suka pada bahagian design ni. Saya rasa kaki saya tu bila saya letak dan dia akan off ke depan. Itu antara benda yang saya boleh kongsikan pada anda, apa yang saya rasa bila saya gunakan kasut ni. Memang terbaik. Bahagian tapak kasut ni, outsole kasut ni, kalau kita perhatikan, memang design untuk jalan ataupun untuk tap, dan saya pernah berlari atas simen pun tak ada masalah. Tetapi kalau kawasan-kawasan yang agak berpasir, saya agak
rasa dia macam kurang mencekam sikit. Tapi bukannya satu masalah yang besar. Kita bukan nak berlari kat pasir, memang tak sesuai pun untuk berlari pada kawasan-kawasan yang mempunyai off-road. Memang kasut didesainkan untuk berlari pada jalan raya, bukannya off-road. Kalau anda tengok pada desain kasut ni, pada tapak kasut ni, anda boleh teka dah, memang ini bukannya stability shoe. Kasut ni, siapa yang mempunyai form larian yang menggunakan heat rock ataupun ataupun yang terlalu prono, dia terlalu ke tepi, saya rasa kasut ni saya rasa tak sesuai untuk anda. Sebab dia agak rasa dia tak boleh absorb, kita punya landing, pada landing yang agak terlalu ke dalam, tidak landing dan terasa kurang return energy. Saya dah try lari ke tepi macam ni, dia punya return energy dia tak sekuat ataupun tak maksimum bila saya lari menggunakan midfoot. Apatah lagi jika anda landing menggunakan bahagian belakang dan kemudian anda ke tengah dan kemudian baru ada return. Macam step tu agak banyak sikit. Jadi return energy dia agak kat situ agak buang sikit. That's why saya rasa kasut ni sebenarnya saya kata bukannya untuk yang beginner. Kasut ni bukannya orang yang baru start lari. Kasut ni sebenarnya didesainkan untuk profesional. Sebenarnya untuk profesional pun memang untuk satu projek tu untuk profesional, tapi mereka-mereka yang punya form larian yang hampir ataupun memang betul ataupun hampir, saya rasa boleh guna, tak ada masalah. Tapi bukannya untuk beginner. Okey, terima kasih semua kerana tonton channel saya, Ismail Runner. Sebelum tu saya minta anda supaya subscribe channel saya yang mana belum subscribe lagi. Terima kasih banyak-banyak bagi siapa yang sudah subscribe. Okey, sebenarnya saya untuk kali ni saya review kasut dikatakan agak up to date. Sebenarnya saya nak belajar macam mana nak review kasut untuk memenuhi citarasa anda semua. Mungkin ada fakta-fakta yang saya terlepas pandang ataupun fakta-fakta yang anda rasakan perlu saya masukkan dalam setiap kali saya review. Anda boleh komen di ruangan komen kat bawah ni, tak ada masalah bagi saya. Dan untuk next project mungkin saya akan review kasut next percent, ataupun saya akan review kasut Waverfly. Mungkin kasut-kasut yang agak latest di pasaran, tapi untuk kali ni memang saya akan review kasut yang up to date. Tapi sebenarnya kasut yang Waverfly 4% ni anda boleh dapat kat pasaran second dengan harga dalam bawah 600. Tu mesti anda boleh guna. Bagi saya tak ada masalah apa-apa pun. Itu je saya beritahu anda semua. Terima kasih kepada semua. Memang anda semua dah terbaik. Thank you.